Merupakan bayaran yang wajib dikenakan oleh pihak kerajaan kepada individu yang perlu membayar cukai. Dari segi aliran ekonomi, cukai diiktirafkan sebagai pindahan yang wajib dikenakan bagi menyumbang kepada sumber ekonomi daripada sektor swasta dan kerajaan. Terdapat pelbagai cukai yang sering dilaksanakan oleh kerajaan kepada rakyat, iaitu cukai pendapatan individu, cukai keuntungan syarikat, cukai harta, cukai barang dan perkhidmatan dan cukai eksais. Dalam konteks negara Thailand, cukai individu merupakan salah satu cukai yang amat penting kepada negara itu. Cukai individu yang berasaskan kekayaan dan pendapatan seseorang mempunyai kadar progresif. Kadar progresif melibatkan cukai yang semakin bertambah selari dengan pendapatan asas cukai. Dalam konteks ini, seorang individu yang mempunyai pendapatan tertentu bertanggungjawab membayar cukai dan menyerahkan cukai berasaskan tahun kalender. Pembayaran cukai individu di negara Thailand dikelaskan sebagai pemaustatin dan bukan pemaustatin. Pemaustatin bermaksud mana-mana orang yang menetap di Thailand untuk jangka masa yang lebih daripada 6 bulan atau 180 hari dalam mana-mana cukai. Seorang penduduk Thailand bertanggungjawab membayar cukai ke atas pendapatan dari sumber di Thailand serta pendapatan dari sumber asing yang dibawa masuk ke Thailand. Seorang individu dianggap sebagai pemaustatin cukai jika dia tinggal di Thailand pada satu masa atau berapa kali untuk jangka masa 180 hari atau lebih dalam mana-mana tahunan cukai. Mereka yang bermaustatin dan dikenakan cukai individu adalah terdiri daripada perkongsian biasa yang tidak berdaftar, badan orang bukan perundangan, semua pendapatan yang boleh dinilai, dari si mati dan harta pusaka dari seorang yang telah meninggal dunia serta harta pusaka si mati yang belum diagihkan. Sementara itu, seseorang bukan pemaustatin dikenakan cukai atas pendapatan sumber di Thailand. Seseorang bukan pemaustatin dikenakan cukai atas pendapatan yang boleh dinilai berdasarkan perniagaan yang dijalankan di Thailand. Tidak kira sama ada pendapatan tersebut dibayar di dalam atau di luar negara. Penduduk yang perolehi pendapatan dari luar Thailand akan dikenakan cukai individu hanya di mana pendapatan dihantar ke Thailand pada masa di mana ia diperoleh. Pendapatan individu yang boleh dinilai daripada bukan pemaustatin dapat dikelaskan kepada 8 kategori, iaitu gaji dan upah, sewa dan perkhidmatan pejabat yang diberikan, muhibah dan franchise, bonus untuk pelabur atau keuntungan dari gabungan syarikat, pajakan harta tanah, pendapatan dari labourer, pendapatan daripada kontraktor dan pendapatan dari peniaga, perdagangan dan lain-lain. Pendapatan yang dikenakan kepada personal income tax juga disebut sebagai pendapatan tak siram. Istilah ini merangkumi pendapatan dalam bentuk tunai dan jenis. Oleh itu, apa-apa faedah yang dikenakan oleh majikan atau orang lain seperti rumah bebas sewa atau cukai yang dibayar oleh majikan kepada pihak pekerja juga dianggap sebagai pendapatan pekerja yang boleh dinilai untuk tujuan personal income tax. Tujuan cukai pendapatan individu di Thailand. Cukai pendapatan individu di Thailand merupakan salah satu cukai yang dikenakan oleh pihak kerajaan kepada individu yang mempunyai pendapatan yang tinggi dan kekayaannya melebihi jumlah yang telah ditetapkan oleh pihak Lembaga Hasil Thailand. Pengenaan cukai pendapatan individu adalah penting untuk membantu kerajaan Thailand meningkatkan hasil pendapatan negara
dan membantu kerajaan dalam membiayai aktiviti-aktiviti bagi menjamin kesejahteraan rakyat. Hasil cukai yang dikutip akan memberi manfaat kepada pembangunan sosial dan ekonomi rakyat seperti pembangunan sekolah dan meningkatkan taraf rakyat miskin di negara tersebut. Selain itu, cukai pendapatan individu di Thailand adalah bertujuan untuk mengurangkan ketidaksamaan antara golongan kaya dan golongan miskin. Hal ini sedemikian kerana Thailand merupakan salah sebuah negara yang telah lama menderita akibat ketidaksamaan ekonomi di negara tersebut apabila golongan kaya dikatakan terus kaya manakala golongan miskin terus miskin. Oleh itu, meneliti sifat ketidaksamaan negara Thailand, kerajaan berusaha untuk mengurangkan ketidaksamaan antara golongan kaya dan golongan miskin melalui kutipan cukai pendapatan individu. Teknik cukai individu yang digunakan di Thailand ialah teknik cukai langsung, iaitu melibatkan insiden undang-undang sama dengan insiden ekonomi. Insiden undang-undang merujuk kepada pihak yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk menyampaikan bayar cukai kepada kerajaan. Manakala insiden ekonomi pula merujuk kepada pihak yang menanggung kerugian akibat pengenaan cukai. Contohnya, seseorang individu di Thailand yang mempunyai pendapatan melebihi kadar 1,500,000 baht dikehendaki membayar terus cukai kepada kerajaan Thailand. Cara pembayaran cukai boleh dilakukan dengan mendapatkan borang terlebih dahulu daripada laman web Jabatan Hasil Kerajaan Thailand. Bayaran cukai ini perlu dibayar sebaik sahaja seseorang individu mengemukakan penyataan cukai mereka. Selain itu, bagi individu yang bekerja di bawah perniagaan Thailand, kemungkinan juga cukai yang perlu dibayar telah berada dalam kawalan sistem The Pay As You Earn. Sekiranya seseorang individu di Thailand perlu membayar lebih banyak cukai setelah melakukan peristiharan, mereka boleh melakukannya di Jabatan Hasil Thailand. Jabatan Hasil Thailand ini berada di bawah Kementerian Keuangan Kerajaan Thailand dan bertanggungjawab untuk memungut pelbagai jenis cukai dan pendapatan dari pelbagai sumber. Jabatan ini menyumbang lebih dari separuh kutipan hasil tahunan kerajaan. Selain itu, mereka boleh menggunakan tunai, kad atau cek di Jabatan Hasil Kerajaan atau melalui bank yang diluluskan untuk tujuan pembayaran cukai. Statistik cukai individu di negara Thailand. Cukai pendapatan individu merupakan salah satu hasil cukai langsung kerajaan pusat di negara Thailand. Hasil cukai individu menyediakan prinsip untuk mengumpul cukai pendapatan peribadi atas pendapatan seseorang sama ada berasal dari sumber dalam ataupun luar negara Thailand. Bagi cukai individu di negara Thailand, pembayar cukai dikelaskan kepada 5 kategori dan pendapatan dikelaskan kepada 8 kategori. Pendapatan cukai setelah semua pembelanjaan dan allowance telah ditolak dari pendapatan taksiran. Pendapatan individu akan dikenakan cukai progresif antara 5% sehingga 37%. Raja 1 menunjukkan kadar cukai pendapatan individu di negara Thailand bagi individu yang berpendapatan 150,000 baht sehingga 300,000 baht akan dikenakan cukai sebanyak 5%. Manakala individu yang berpendapatan antara 300,000 hingga 500,000 baht akan dikenakan cukai individu sebanyak 10%. Sementara itu, individu yang mempunyai pendapatan 500,000 sehingga 750,000 baht akan dikenakan cukai individu sebanyak 15%. Berbeza dengan mereka yang mempunyai pendapatan 750,000 baht sehingga 1 juta baht perlu membayar cukai sebanyak 20%. Selain itu, 25% cukai perlu dibayar oleh individu yang mempunyai pendapatan 1 juta sehingga 2 juta baht, manakala 30% cukai perlu dibayar oleh individu yang berpendapatan 2 juta hingga 4 juta baht. Seterusnya, individu yang berpendapatan 4 juta ke atas perlu membayar cukai individu sebanyak 35%. Namun pada 1 Januari 2017, struktur cukai pendapatan individu di negara Thailand
telah dikemaskini secara rasmi dengan tujuan untuk meringankan beban cukai dan meningkatkan pendapatan boleh guna. Penyemakan Akta Pindaan Kod Hasil diwatakan pada Januari dan secara rasminya menerapkan perubahan. Oleh itu, Surutu Cukai baru yang berkuat kuasa pada tahun 2017 menunjukkan perubahan bagi kumpulan yang dikenakan cukai 30% dan 35%. Kemaskinan cukai pendapatan individu ini telah menunjukkan perubahan kadar cukai yang dikenakan, iaitu kadar cukai 30% sebelum ini menunjukkan pendapatan di antara 2 juta sehingga 4 juta baht menjadi 2 juta baht sehingga 5 juta baht, manakala cukai 35% berubah daripada 4 juta ke atas kepada 5 baht ke atas. Ringkasnya, kadar cukai individu yang dikemaskinkan dapat meringankan beban cukai bagi sebahagian penduduk Thailand yang agak kecil. Hal ini bertujuan dapat menambahkan pendapatan yang lebih banyak kepada mereka serta mendorong untuk meningkatkan pembelanjaan domestik. Manakala bagi kadar cukai marginal teratas pendapatan individu di negara Thailand bagi tahun 2010 sehingga tahun 2020, Raja Dua menunjukkan data bagi kadar cukai pendapatan individu sepanjang 10 tahun, iaitu dari tahun 2010 hingga tahun 2020 serta jangkaan cukai individu pada 4 tahun berikutnya. Di Thailand, kadar cukai pendapatan individu adalah cukai yang dikumpul dari individu dan dikenakan ke atas pelbagai sumber pendapatan seperti buruh, pencen, faedah dan dividen. Oleh itu, tanda arasi yang digunakan untuk merujuk kepada kadar cukai marginal teratas untuk individu. Kadar cukai marginal teratas bagi pendapatan individu di negara Thailand sering menunjukkan perubahan. Jika sebelum ini pada tahun 1985, kadar cukai teratas adalah 65%. Pada tahun 1986 dikurangkan menjadi 55%. Pada tahun 1991 iaitu dikurangkan sebanyak 37%. Peratusan ini terus kekal sehingga 21 tahun berikutnya, iaitu sehingga tahun 2012. Pada tahun 2013, kerajaan Thailand telah kembali menurun kadar cukai marginal teratas untuk individu pada kadar 35%, iaitu berkurang 2% dari tahun sebelumnya. Kadar 35% yang dikenakan berterusan sehingga tahun 2020 akan dijangka mengalami perubahan hingga akhir tahun 2024. Seperti kita ketahui, terdapat 3 prinsip percukaian, iaitu equity, keberkesanan ekonomi dan keberkesanan pentadbiran. Namun, bagi negara Thailand, terdapat 2 prinsip yang boleh kita lihat, iaitu equity dan keberkesanan pentadbiran. Prinsip equity merupakan prinsip yang memastikan cukai yang dilaksanakan itu adil dan saksama kepada semua pihak. Prinsip ini boleh dibahagikan kepada 2 konsep, iaitu konsep equity menegak dan konsep equity melintang. Bagi negara Thailand, konsep equity yang sangat sesuai dilaksanakan bagi cukai pendapatan adalah konsep equity menegak. Hal ini kerana konsep ini telah menjadikan negara Thailand itu lebih mementingkan keadilan, yang mana negaranya mengenakan cukai kepada individu pada kadar yang berbeza mengikut pendapatan masing-masing. Seperti yang kita dapat lihat, pada pendapatan 150,000 baht, kadar cukai yang dikenakan adalah 0%. Manakala pada 150,000 baht pertama sehingga 300,000 baht, kadar cukai mula dikenakan adalah 5%. Dan seterusnya, jika pendapatan individu tersebut meningkat, maka kadar cukainya juga meningkat. Jelaslah, melalui struktur cukai pendapatan yang dilaksanakan oleh negara ini, kita dapat lihat negara Thailand menggunakan konsep equity menegak, yang mana konsep ini boleh digunakan mengikut teori keupayaan membayar. Hal ini kerana teori ini dapat dilihat melalui kedudukan ekonomi seseorang individu atau keupayaan mereka untuk membayar cukai. Ini bermaksud jika individu itu mempunyai keupayaan yang membayar berbeza, maka mereka perlulah membayar cukai yang berbeza mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh Jabatan Hasil Thailand. Oleh demikian, dengan adanya prinsip equity ini dalam sistem percukaian di Thailand, hal ini secara langsung dapat mengurangkan perubahan sosial yang berlaku di antara golongan kaya dan golongan miskin di Thailand. Prinsip percukaian yang seterusnya ialah keberkesanan pentadbiran. Prinsip ini menitik berat kesan terhadap sesuatu taksiran mahupun kutipan cukai yang digunakan itu tidak melibatkan kos yang tinggi kepada pihak kerajaan dan pembayar cukai.
Prinsip ini kita dapat tentukan melalui 3 kos, iaitu kos pentadbiran, kos pematuhan dan kos-kos lain bagi negara Thailand. Kita dapat lihat di bawah kos pentadbiran, segala pembelanjaan yang ditanggung oleh semua agensi adalah di bawah Jabatan Hasil Thailand. Apabila Jabatan Hasil Thailand dibentuk, maka segala aktiviti yang berkait dengan cukai dan ekonomi negara akan dilaksanakan oleh pihak mereka. Sebagai contoh, aktiviti yang berkaitan adalah pengauditan dan sebagainya. Kos pematuhan pula adalah kos yang perlu ditanggung oleh pembayar cukai apabila membayar cukai. Bagi negara Thailand, kos pematuhan yang perlu ditanggung oleh pembayar adalah membayar cukai mengikut tarikh yang ditetapkan dan menyediakan penyerta cukai semasa hendak membayarnya. Oleh yang demikian, melalui kos pematuhan ini, secara tidak langsung boleh menyelaraskan segala struktur sistem percukaian di negara Thailand. Akhir sekali, kos-kos lain. Kos-kos lain yang dinyatakan ini adalah berupa pelindungan cukai. Bagi negara Thailand, kos ini adalah tertakluk kepada perkara-perkara tertentu seperti potongan yang diberikan adalah berbentuk kepada insurans, faedah gada janji, persaraan atau rancangan ekuiti jangka panjang, sumbangan amal dan lain-lain. Peruntukan peribadi ini juga tersedia untuk pembayar cukai, pasangannya, anak-anak dan ibu bapa mereka. Oleh yang demikian, dengan adanya kos-kos sebegini, hal ini secara tak langsung dapat memberikan keberkesanan di dalam sesuatu pentadbiran, terutamanya pentadbiran yang berasaskan cukai pendapatan individu di negara Thailand. Sistem percukaian yang wujud di Thailand merupakan salah satu inisiatif kerajaan bagi memastikan kestabilan ekonomi negara. Bagi cukai pendapatan individu, cukai yang dikutip adalah mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan berdasarkan pendapatan seseorang individu dalam tempoh masa sebulan. Namun begitu pada tahun 2013, kadar cukai individu telah berubah dan dibuat pembaharuan. Oleh itu, cukai-cukai yang dibayar kepada kerajaan oleh pihak-pihak tertentu sama ada melalui cukai langsung atau tidak langsung akan memberi kesan kepada kerajaan dan masyarakat umumnya sama ada dari sudut positif atau negatif. Kesan cukai individu terhadap kerajaan pertama adalah menambahkan hasil pendapatan negara. Cukai merupakan satu instrumen ekonomi yang amat penting bagi sesebuah negara memperoleh hasil atau pendapatan. Hasil yang dikutip melalui cukai bertujuan untuk memastikan pendapatan negara boleh menampung perbelanjaannya agar segala keperluan masyarakat dapat dipenuhi sama ada dari aspek ekonomi, kewangan dan sosial. Pendapatan yang diperoleh kesan daripada cukai akan dikembalikan dalam bentuk faedah kepada rakyat, terutamanya dalam bentuk perbelanjaan kebajikan kepada orang miskin. Dalam konteks ini, segala usaha kerajaan untuk meningkatkan hasil cukai perlu seiring dengan usaha untuk meningkatkan kualiti perbelanjaan. Jika kita lihat jumlah hasil cukai di negara Thailand dari tahun 2000 hingga tahun 2017 yang menunjukkan peningkatan yang berterusan. Namun, sepanjang 17 tahun kutipan cukai yang dibuat oleh kerajaan Thailand tahun 2017 menunjukkan jumlah kutipan keseluruhan yang paling tinggi iaitu mencapai 2,673,414 juta baht. Dalam konteks ini, cukai pendapatan individu merupakan cukai ketiga yang tertinggi memberi sumbangan terhadap kerajaan Thailand selepas cukai pertambahan nilai atau value add tax dan cukai korporat. Cukai individu telah berjaya menyumbang 319 bilion baht iaitu mewakili 16.7%. Selain itu, kita boleh lihat trend peningkatan bagi jumlah hasil cukai pendapatan individu yang dikutip setiap tahun bermula dari tahun 2000 hingga tahun 2017. Pada tahun 2000, jumlah cukai individu yang dikutip ialah 87,420 juta baht dan terus menunjukkan peningkatan sehingga 187,500 juta baht pada tahun 2008. Namun pada tahun 2009, jumlah cukai individu yang dikutip mengalami sedikit penurunan sebelum meningkat semula sehingga tahun 2013.
Pada tahun 2014, jumlah cukai individu yang dikutip menurun sebanyak 11% berbanding tahun sebelumnya, iaitu mencapai 237,147 juta byte. Kemudian meningkat semula 2 tahun berikutnya dan kemudiannya mengalami penurunan pada tahun 2017. Walaupun rajah ini dilihat menunjukkan trend yang kadang-kadang meningkat dan menurun, namun secara ringkasnya, ketiga-tiga rajah ini menunjukkan bahawa kerajaan Thailand amat komited dalam meningkatkan pendapatan individu dan negara melalui sistem percukaian. Sekaligus, pendapatan tersebut akan dibelanjakan semula kepada rakyat. Oleh itu, kerajaan Thailand akan memastikan perbelanjaan akan dibuat dengan cekap untuk perkara-perkara yang memberi manfaat kepada rakyat. Contohnya, peningkatan dari kualiti ketenteraan dan keselamatan negara, pendidikan, pembangunan dan kesihatan. Konsep ketulusan yang digunakan membolehkan masyarakat melihat bagaimana cukai mereka dibelanjakan untuk mencana semula faedah kepada masyarakat Thailand. Yang kedua, pembaharuan cukai membawa kesan negatif kepada ekonomi. Walaupun sistem percukaian di Thailand dikatakan dapat meningkatkan pendapatan negara, namun perubahan dan pembaharuan cukai individu yang dibuat di Thailand dapat memberi kesan negatif kepada ekonomi. Hal ini demikian kerana penurunan kadar cukai individu oleh kerajaan Thailand pada tahun 2013 menyebabkan jumlah pendapatan yang dikutip tidak mampu menampung jumlah perbezaan keseluruhan yang dibuat. Rajah di sebelah ini menurunkan kadar cukai tertinggi pendapatan individu mengikut negara pada tahun 2015. Menurut statistik yang dibuat oleh World Bank pada tahun 2014, kadar cukai tertinggi pendapatan individu di negara Thailand agak rendah, iaitu hanya 35% sahaja jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang lain seperti Korea Selatan, United Kingdom, China, Norway, Australia, Jepun dan Sweden. Tambahan pula, ekonomi informal Thailand yang sangat besar telah menyebabkan sebahagian besar penduduknya masih belum mendaftar cukai pendapatan negara. Keadaan ini menyebabkan Thailand akan menghadapi masalah ekonomi seperti memiliki bajet defisit yang berterusan dan meningkatkan hutang awam. Dari tahun 2001 hingga tahun 2015, defisit belanjawan Thailand terus meningkat dengan defisit tahunan melebihi 3 trilion baht setiap tahun, manakala tahap hutang awam Thailand ketika ini berada pada 43% daripada KDNK. Walaupun tahap ini masih tidak tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain, namun tahap hutang cenderung untuk terus meningkat sekiranya kadar cukai yang rendah tidak mampu menampung perbelanjaan negara. Kajian oleh CECIC 2016 menunjukkan bahawa sekiranya pembaharuan cukai tidak dilakukan, maka hasil cukai akan meningkat dan sekaligus mengurangkan perbelanjaan kerajaan. Ringkasnya, pembaharuan cukai oleh kerajaan Thailand melalui penurunan kadar cukai walaupun memberi kesan baik kepada masyarakat, namun dari sudut ekonomi ia mampu memberi impak negatif apabila boleh berlaku bajet defisit dan peningkatan hutang negara. Justru kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan sebenarnya terdapat banyak ruang dalam ekonomi negara Thailand untuk menaikkan cukai. Kajian ini menunjukkan bahawa hasil cukai Thailand yang kini berada pada 16 hingga 17% dari KDNK dapat dinaikkan menjadi 25% daripada KDNK tanpa menjejaskan kecekapan keseluruhan ekonomi. Pelaksanaan sistem cukai pendapatan individu oleh kerajaan Thailand kepada rakyat mereka telah memberi pelbagai kesan dan manfaat dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat di Thailand. Rakyat di Thailand telah banyak memperoleh hak dan keistimewaan hasil daripada pelaksanaan cukai tersebut, seperti mereka dapat menikmati pembangunan dan pengukuhan semua sektor ekonomi. Mereka dapat mengekalkan pekerjaan yang mereka miliki dengan pendapatan yang mencukupi. Mereka diberikan peluang yang sama dan mendapat layanan yang sama oleh kerajaan. Selain daripada itu, mereka juga mempunyai kemampuan dalam semua aspek, dan juga masyarakat Thailand juga dijamin dari segi keselamatan nyawa dan harta benda mereka. Seterusnya, melalui percukaian tersebut, kerajaan akan lebih bersedia untuk turut serta dalam penyelesaian masalah
dan pembangunan negara, antaranya dengan memberi bantuan kepada orang ataupun masyarakat yang memerlukan. Dan untuk mencapai hasil tersebut, kerajaan akan memberikan tumpuan dalam memastikan penyediaan keselamatan yang menyeluruh seperti membaik pulih semua sektor dan melibatkan, dan hal ini melibatkan semua lapisan masyarakat, tak kira masyarakat umum, penguatkuasa undang-undang, agensi, tentera dan agensi keselamatan yang lain, dan mereka perlu turut serta dalam pembangunan negara. Antara manfaat yang diberikan oleh kerajaan Thailand terhadap masyarakat mereka dalam cukai pendapatan individu adalah kerajaan telah memperkenalkan sebuah insentif cukai bagi rakyat mereka yang ingin memiliki anak yang ramai, di mana pihak kabinet telah meluluskan cadangan daripada Kementerian Keuangan yang membolehkan isi rumah untuk memotong sebanyak 60,000 baht dari pendapatan yang dicukai untuk anak kedua mereka, dan juga menambah lagi 30,000 baht potongan untuk anak pertama. Selain itu, kerajaan juga membenarkan potongan perbelanjaan sehingga 60,000 baht semasa kelahiran dan penjagaan anak dari pendapatan yang dicukai. Pelaksanaan insentif daripada kerajaan ini telah menyebabkan beban yang ditanggung oleh masyarakat dapat dikurangkan dan menyebabkan berlakunya perubahan sosial dalam kehidupan kekeluargaan masyarakat. Selain daripada itu, tujuan kerajaan untuk menggalakkan rakyat mereka untuk memiliki anak yang ramai adalah salah satunya supaya ekonomi negara dapat ditingkatkan, iaitu apabila masyarakat Thailand mempunyai anak yang ramai, maka lebih banyak pusat jagaan kanak-kanak akan dibuka dan kerajaan akan mengenakan bayaran terhadap pusat jagaan kanak-kanak tersebut, dan seterusnya akan mendapatkan hasil daripada bayaran yang dikenakan itu sebagai pendapatan negara untuk disalurkan kepada pembangunan ekonomi dan juga kepada masyarakat. Manfaat yang diterima oleh masyarakat adalah dapat mengurangkan jurang pendapatan antara golongan kaya dan juga golongan miskin di negara tersebut. Jurang pendapatan yang berlaku adalah disebabkan oleh ketidakseimbangan ekonomi yang dicapai oleh negara Thailand. Sebagai contoh, anda dapat saksikan di graf ini menunjukkan pada perbezaan antara tahun 2017 dan juga tahun 2018, di mana menunjukkan jurang yang sangat besar antara jurang pendapatan antara golongan kaya dan juga golongan miskin. Disebabkan ini, jurang pendapatan yang berlaku menyebabkan Jabatan Hasil Negara Thailand melakukan rombakan terhadap sistem pencukaian individu mereka. Tujuan rombakan ini adalah tujuan untuk meringankan beban cukai pada golongan yang berpendapatan sederhana dan juga mengurangkan faedah bagi golongan yang mempunyai pendapatan yang tinggi. Cara rombakan yang dilakukan oleh Jabatan Hasil adalah dengan mempunyai 3 kaedah, iaitu dengan pertama, menstruktur semula allowance, yang kedua membuat potongan dan pengecualian untuk cukai pendapatan individu. Jadi Jabatan Hal Ehwal Negara Thailand ini melalui rombakan tersebut telah meningkatkan jumlah pendapatan bagi setiap kadar cukai. Bagi contoh, anda dapat saksikan pada jadual yang dipaparkan ini, pada kadar 30% pendapatan yang dicukai, pendapatan yang dicukai adalah sebanyak 2 juta 1 sehingga 4 juta baht. Tetapi setelah Jabatan Hasil menstruktur semula sistem pencukaian tersebut, pendapatan telah dinaikkan pada antara 2 juta sehingga 5 juta baht pada kadar yang sama, iaitu pada kadar 30%.
Manakala pada kadar cukai 35%, jumlah pendapatan yang dicukai adalah sebanyak 4 juta baht ke atas, dan setelah mengalami perstrukturan semula, ia telah meningkat kepada 5 juta baht dan ke atas. Perstrukturan yang dibuat menjadikan cukai pendapatan ini lebih progresif dan membolehkan pengagihan semula kepada masyarakat. Secara tidak langsung, ia dapat mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi dan jurang pendapatan antara golongan kaya dan golongan miskin di negara Thailand.